mula, bila tamat. Kalau dalam catat bar kan, kita tengok dalam catat bar tu dia ada setiap satu tu diwakili dengan bar. So kita cuma tahu okey bila dia mula. Contohnya dia mula 5 hari bulan 8. Akhir dia tempoh dia seminggu. So dia akan berakhir pada 16 hari bulan 8. So kita cuma tahu tempoh mula dengan tempoh tamat sahaja. Tapi kita tak boleh nak analyze ataupun kita tak boleh nak determine whether kalau ada berlaku kelewatan dia mempengaruhi tak tempoh projek ataupun dia mempengaruhi tak aktiviti yang succeeding dia, maksudnya aktiviti yang di hadapan dia lah. So untuk mengatasi masalah tersebut, network diagram boleh digunakan iaitu analisa rangkaian. Apa yang dimasukkan dengan analisa rangkaian? Ia adalah satu kaedah perancangan projek di mana penganalisaan dibuat setiap aktiviti yang terlibat. Maksudnya dalam satu projek dia akan ada beberapa aktiviti, ada banyak aktiviti. Dia akan ada banyak aktiviti. So aktiviti tersebut perlu dianalisis dia punya masa dia. So melalui itu kita boleh analyze each activity, kita boleh bentuk rangkaian dan kita boleh hubung kaitkan di antara satu sama lain, satu antara setiap aktiviti. Okey, dalam kita nak develop network diagram ni ada dua elemen asas iaitu node dan anak panah. Elemen asas dalam network diagram dua, node dan anak panah. Node ni maksud dia adalah point lah ataupun batu tanda, dia point. Each activity dia akan ada node dia satu tanda sebagai tanda lah, dan dia akan diwakili oleh anak panah. Dan setiap aktiviti dalam satu projek tu, let's say ada 20 aktiviti, awak kena kaitkan ataupun kena rangkaikan 20 aktiviti, dan setiap 20 aktiviti tu mestilah ada tempoh masa. Sebab projek kalau kita refer balik, maksud projek adalah ciri-ciri projek, salah satu ciri projek adalah ada masa, maksudnya dia mempunyai masa. Sama juga dengan aktiviti. Aktiviti mesti ada tempoh ataupun ada masa, berapa lama dia kena siapkan. Dan setiap aktiviti akan dikira daripada mula sampailah siap projek tersebut. Maksudnya setiap aktiviti tu kita akan kira. Kita akan analisis lah. Okey, so melalui network diagram ni kita akan perolehi laluan yang kritikal ataupun aktiviti-aktiviti yang kritikal. So daripada 20 aktiviti, tak semua yang kritikal. Mungkin ada 6 sahaja aktiviti yang kritikal. So 6 yang ini kita akan ambil kira macam mana kita nak monitor aktiviti tersebut. Okey, ini kita lihat advantage dan juga disadvantage dia sebelum kita pergi lebih detail. Okey, dari segi advantages dia, kebaikan dia, network can much more concisely represent large numbers of activities. Okey, so melalui diagram ni, analisa rangkaian ni, dia akan boleh melibatkan banyak aktiviti. So kita akan rangkaikan. So aktiviti-aktiviti ni akan dihubung kaitkan di antara satu sama lain, dan daripada aktiviti-aktiviti tersebut akan kita wujudkan, kita boleh nampak dia punya logical interrelationship between activity atau among activity lah. Maksudnya daripada aktiviti tersebut kita boleh relatekan dia setiap aktiviti. Kita boleh nampakkan dia punya relationship. Kalau A, mungkin lepas A siap tak semestinya B siap. Lepas A siap mungkin C, aktiviti C boleh dijalankan. So kita boleh develop dia punya relationship dia. Okey, ia juga sesuai untuk digunakan bagi tujuan forecasting, ramalan dan juga pengawalan. Forecasting ni means tadi saya kata kalau catabah kita hanya nampak masa mula dengan masa tamat. Kita tak boleh nak kira dia punya kritikal dia. Kita tak boleh nak kira apa kesan dia kalau sesuatu aktiviti lambat. Tapi dalam network diagram kita boleh buat ramalan apa yang akan berlaku sekiranya satu-satu aktiviti terlambat. Contoh aktiviti B lambat, apa kesan dia kepada aktiviti C? Kalau dia lambat 2 hari, berapa kelewatan yang akan yang akan terjadi kepada keseluruhan projek? Maksudnya kita boleh buat forecasting.
Okey, melalui network diagram ni juga critical activities ataupun path, critical path boleh ditentukan, boleh di-identify. Okey, dan ia juga satu kaedah yang easy to adjust if any delay is happen in the project. Means kat sini kita boleh maksudnya dia applicable lah untuk kita buat adjusting kepada masa untuk make sure kalau kita dah tahu ada delay, kita dah fokus dah mungkin akan ada delay, so kita boleh buat adjustment kepada perjalanan projek. Mungkin dia punya penjadualannya boleh revise Okay, so untuk tujuan tersebut dari segi disadvantage dia pula dia mungkin agak sukar lah kerana kita perlu faham bagaimana untuk develop diagram ni. Okey. Dari segi kaedah pula ataupun jenis diagram iaitu arrow diagram method ataupun arrow activity and on arrow. Itu nama dia. Yang pertama activity on arrow atau juga dikenali sebagai arrow diagram method. Yang kedua adalah precedent diagram method atau biasanya dikenali sebagai activity on network, AON. Okay. Okey, kita pergi yang pertama, aktiviti kaedah yang pertama iaitu arrow diagram method. Apa yang dimasukkan dengan arrow diagram method? Okey, arrow diagram method juga dikenali sebagai activity on arrow. Ia telah lama pun digunakan dan diperkenalkan pada tahun 1965 oleh DuPont Company. Okey, di mana kaedah ini mengaplikasikan kaedah analisa rangkaian yang mana dia akan menghubungkan aktiviti dan juga boleh menghubungkan dengan kos sumber. Okey. Dalam kaedah ini, aktiviti anak panah merupakan asas dalam kaedah arrow diagram. Means kat sini arrow itu mewakili aktiviti. Okey, so kita lihat beberapa definisi yang digunakan dalam diagram, dalam network diagram. Okey, yang pertama kita akan lihat aktiviti. Aktiviti yang ada dalam arrow dalam diagram. Okey, aktiviti means kat sini adalah kerja yang akan dilaksanakan yang melibatkan sumber dan masa. Maksudnya aktiviti, bila kita kata aktiviti, so dia mesti ada sumber, dia ada masa, sumber ni termasuklah kos, buruh, bahan binaan, itu adalah sumber lah dan perlu ada masa. Okey, contoh adalah kerja konkrit, kerja kayu, tiling, roofing, itu adalah semua kerja yang perlu disiapkan. Dan kerja aktiviti ini adalah diwakili oleh anak panah. Arrow. So kalau awak nampak, okey, kalau awak nampak ia akan diwakili oleh arrow. Okey, ini adalah arrow dia ni yang awak nampak ni, yang saya tunjuk kat sini. Ini adalah anak panah ataupun arrow. Konkret ini adalah aktiviti. Ini aktiviti konkret. Aktiviti konkret ataupun kerja konkret, kerja concreting. Okey, aktiviti dia contoh dia roofing, install roofing. Itu adalah aktiviti. So dia perlu ada masa. Masa dekat sini adalah 3 hari ataupun tempoh dia adalah 3 hari dan dia akan diwakili oleh anak panah yang ini. Okey, yang kedua adalah knot. Tadi saya kata elemen asas dia anak panah dan juga knot. Okey, knot adalah petunjuk ataupun titik mula dan titik tamat. Dia adalah mewakili untuk menunjukkan bila sesuatu aktiviti itu bermula dan bila sesuatu aktiviti itu berakhir. So kalau macam ni knot mula dan dia tak semestinya dalam bentuk circle lah. Boleh juga awak nak buat bentuk square pun boleh. Tapi dia macam inilah, maksudnya dia akan berada di pangkal arrow dan juga pada penghujung arrow. So dekat pangkal ni adalah mula, dekat bahagian hujung ni adalah siap.
Okay. So ini adalah not, dua ni. So kalau ada beberapa aktiviti akan ada banyak not lah. Okay, so dekat not ni nanti kita akan buat analisa masa. So kat sini ada ES, LS, EF, LF. Okay, so kita tengok apa ES, LF, ES dan sebagainya. Okay. So arrow ni tadi saya kata arrow adalah mewakili aktiviti dan arah arrow dia punya head of arrow mestilah ke kanan lah, iaitu menuju not yang lebih besar. Maksudnya arrow semua akan ke hadapan, maksudnya ke kanan lah, arrow tak boleh dia patah balik, dia mestilah menuju ke hadapan. Dan panjang sesuatu arrow tu maksudnya panjang dia ni, bukanlah dia merujuk kepada tempoh masa. Maksudnya kalau kata 5 hari panjang dia 1 cm, kalau 10 hari mesti 2 cm. Tak semestinya panjang atau pendeknya suatu arrow tu tidak mewakili masa. Panjang arrow tu adalah kita nak, masa kita develop tu kita nak dapatkan diagram yang mudah dibaca lah, nak letak panjang ataupun pendek. So bila awak develop nanti jangan pula awak yang lama awak panjang, kalau 2 hari letak pendek je, tak So dia dia sebenarnya logik lah. Dan jangka masa ataupun duration adalah masa yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu projek. Okay, so dalam kita nak develop diagram ni akan ada term lain selain daripada not, arrow, activity. So term yang seterusnya adalah predecessor and successor. Okay, predecessor and successor adalah aktiviti yang perlu yang perlu diperform, yang perlu dilaksanakan. Predecessor adalah aktiviti yang telah disiapkan. Yang telah disiapkan, dan mana successor adalah aktiviti yang akan dilaksanakan. Sukses, apa aktiviti di hadapannya ataupun apa aktiviti berikutnya, itu adalah successor. Kalau predecessor, apa aktiviti yang telah disiapkan. Okay, so dalam contoh ni ada aktiviti A, aktiviti B. Nampak tak ni? Aktiviti A, aktiviti B. So A ni kita akan letak dekat anak panah. Okay, aktiviti kena letakkan nama dia dekat ruangan anak panah. Sama ada, biasanya dia akan diletak di bahagian atas, bahagian bawah ni dia punya tempo. So kena make sure lah aktiviti A, okay, maksudnya kat sini ni adalah mula aktiviti A. Ini mula ini mula aktiviti A, siap aktiviti A. Okay, dekat note ni juga akan menjadi mula aktiviti B, siap aktiviti B. So ni note dia. Okay, so kita kena tahulah, so nampak kat sini. Okay, so bermakna aktiviti B ni, aktiviti B adalah successor bagi aktiviti A. Ataupun aktiviti B hanya boleh diperform ataupun hanya boleh dilaksanakan selepas aktiviti A siap. Selepas aktiviti A siap, barulah B boleh jalankan. Okay, itu nama dia predecessor. Maksudnya A adalah predecessor bagi aktiviti B. Okay, boleh tak ni predecessor dengan successor? Successor ni di hadapan lah, maksudnya yang kita nak kena sukseskan, yang kita kena siapkan. Okay, seterusnya kita dah lihat tadi, kita lihat term dia, term yang digunakan, kita lihat jenis-jenis relationship yang logik ataupun logical relationship yang ada dalam network diagram. Okay, yang pertamanya adalah one-on-one relationship between two activity. Satu activity dengan satu activity, one-on-one. Okay, one-on-one macam ni lah. Activity B perlu disiapkan selepas activity B perlu disiapkan sebelum aktiviti G bermula. Awak baca macam itulah, kalau awak diberi satu condition, okey, terangkan apa yang boleh ditafsirkan dengan gambar raja di atas. Okey, G hanya boleh bermula selepas B siap. Kalau awak lihat, aktiviti G adalah install mirror. Kita nak install mirror, kita mestilah siapkan dia punya finishing dekat dinding. Dia punya cat, kalau macam ni dia nak pasang wallpaper. Maksudnya dia pasang dulu wallpaper, dah siap pasang wallpaper, barulah boleh install mirror. Okay, tu one on one. Okay, yang keduanya many on one relationship. Okay, many on one. Maksudnya sekarang
selepas aktiviti B siap, akan ada 3 lagi aktiviti yang berjalan secara serentak. Satu aktiviti siap, akan ada 3 lagi aktiviti yang berjalan. Maksudnya many on one. Beberapa aktiviti akan dimulakan berdasarkan ataupun bergantung kepada satu aktiviti yang telah disiapkan. Okey, so contoh kat sini F dia pasang lampu, install light, G install mirror, H install cover plate. Dia nak install, semua dia nak install. Tetapi bila nak install, dia kena pastikan wallpaper tadi dah siap. Maksudnya dekat dinding tu dah siap pasang wallpaper, baru boleh pasang lampu, pasang mirror, pasang cover plate. Ini adalah many on one. Okay, one on many. One on many means kat sini beberapa aktiviti perlu disiapkan dahulu. Beberapa ni contohnya kalau kat sini plumbing, wiring, insulation. Okey, dah siap semua pada dinding, barulah boleh pasang plasterboard. Akan ada 3, maksudnya 3 aktiviti mula, 3 aktiviti siap, baru akan bermula satu aktiviti baru. Okay, many on many relationship. Okay, beberapa macam ni. Okay, akan ada aktiviti, beberapa aktiviti. Install roof, install sliding dan juga install window and exterior door. Kemudian dah pasang ketiga-tiga ni, akan ada aktiviti yang mengikutnya ataupun akan ada aktiviti yang dijalankan. Iaitu install insulation, install floor covering dan install drop ceiling. Okay, many on many relationship. Okay, kita tengok contoh. Contoh kita nak develop. Ni kita nak develop lah, nak suruh develop. Okay, aktiviti A adalah A, B, C, D, E yang sebelah sini. Ini adalah A, B, C, D, E adalah aktiviti. Ada 5 sahaja aktiviti. Okay, so ni dia predecessor. Predecessor means kat sini bila A siap, apabila A hendak berjalan, apa yang perlu disiapkan dahulu? Apabila B hendak dimulakan, apa aktiviti yang perlu disiapkan dahulu? Okay, so kalau kita lihat aktiviti A adalah aktiviti mula. Dash tu maksudnya mula lah, maksudnya dia tak ada predecessor, dia mula. B bergantung kepada A, C bergantung kepada A, D bergantung kepada B dan E bergantung kepada C dan D. Maksudnya E ni, okay, untuk huruf E ni, aktiviti E dia mesti tunggu C dengan D siap, barulah E boleh bermula. So macam ni kita nak develop. Okay, awak tengok okay, ni adalah not mula. Ni not mula, kita buat satu not mula kat sini. Kemudian kita keluarkan satu anak panah untuk anak panah A. Anak panah A, ni ada A adalah mula. Kita develop dulu. Bila kita develop, awak buat just buat saja dalam bentuk circle. Kita nak tahu relationship dia. Jangan letak dulu dia punya nak kira masa, tak perlu. Kita develop dahulu, dah siap develop baru kita masukkan masa dia. Okay, ni adalah aktiviti A. Okay, A siap. Okay, kemudian aktiviti B. B dia punya predecessor adalah A. So kita kena ambil daripada siap A. Maksudnya kat sini ni adalah mula A, ni siap A. Okay, so aktiviti B akan bermula selepas A siap. So kena ambil lah kat mana A siap. A siap kat sini kan? Okay, so kita letak ni aktiviti B. Okay, terpulang dekat awak macam contoh kat atas ni saya letakkan sebelah atas. Awak boleh juga kalau awak nak buat mendata. Boleh juga awak nak buat mendata panjang macam ni ataupun bawah macam ni pun boleh juga. Okay. As long as anak panah tu dia menuju kepada referring yang besar ataupun numbering yang besar. Okay, numbering yang besar. Maksudnya kalau 10, 20, 30, 40 dia lebih menuju ke nombor yang besar lah maksudnya ataupun lebih mudah. Anak panah ni mestilah dia menghala ke hadapan. Okay, B. Kemudian aktiviti C. C juga bergantung pada A. C juga bergantung pada A means kat sini C juga akan keluar daripada not A ni tadilah. Okay, ni adalah aktiviti C. Okay, biasanya awak akan buat tegak dahululah ni sebab saya dah tahu dia bentuk dia macam mana. So saya bentukkan sekali lah. Tapi biasanya kalau kita buat, kita just letak sahaja dalam satu arrow yang panjang. C ni kita buat juga arrow yang panjang.
Okey, tapi yang penting dia mestilah keluar daripada not A ni lah, not A siap. Okey, kemudian D dia bergantung pada B. Okey, D bergantung pada B. Okey, kat sini not siap bagi B dan kita masukkan D. Kita letakkan arrow bagi aktiviti D. Dan E dia perlu kepada aktiviti C dan juga aktiviti D. So nampaklah kat sini C dan dekat sini D. So dua ni dia akan disiapkan, barulah aktiviti E ni boleh bermula. Ni aktiviti E. Okey. Nampak kalau boleh kat sini A siap, B dengan C akan mula. Okey, kemudian D akan mula selepas B siap. E pula akan bermula lepas C dan D disiapkan. Okey, dan last sekali awak kenalah tutup dia punya diagram dengan not penutup dia lah, not siap dia. Okey, dapatlah satu bentuk diagram macam ni. Nah, ini adalah diagram ataupun network diagram. Okey. Okey, so kalau awak lihat kat sini semua anak panah adalah anak panah yang solid. Maksudnya dia tak ada putus. Betul ya, semuanya adalah dalam bentuk yang solid. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Boleh Kalau tak faham tanya kalau saya laju sangat ke, kalau awak ada nak tanya boleh bagi tahu ya. Okey. Seterusnya untuk aktiviti arrow diagram ni dia akan ada satu anak panah yang putus-putus. Okey, kita namakan dia sebagai dummy activities. Dummy activities. Dummy activities ni adalah dia bukan aktiviti tapi dia kena ada. Maksudnya kalau saya kata tadi anak panah tu dia mewakili aktiviti. Tetapi bila kita lukis anak panah yang arrow yang dotted line yang putus-putus tu, okey, kita namakan sebagai dummy sebab dia kena ada kat situ sebagai wayang je lah sebenarnya macam tu lah sebagai untuk menunjukkan logik. Sebab kalau dia tak ada, kalau kita tak letak arrow ni logical relationship tu tak wujud, tak nampak. So kita nak kekalkan logik. So maksudnya kita letakkan arrow ataupun dummy arrow ni, dummy activity ni sebab kita nak kekalkan logik, kita nak menunjukkan yang terdapat aktiviti yang perlu disiapkan ataupun kita kata untuk menunjukkan aktiviti yang tidak dapat digambarkan dengan menggunakan arrow yang solid lah. So kita kena guna dummy activities. Okey, so sebabkan dia nama dia dummy activities ataupun dia sebagai satu pelengkap sahaja, so dia tak ada tempoh. So kita tak letak dia dalam, tak ada duration. Duration dia adalah kosong. Okey, so macam ni contoh dia. Okey, depends tu maksudnya predecessor. A adalah aktiviti mula, B juga aktiviti mula. So kalau awak lukis A mula, B mula. Okey, C bergantung kepada A dan D bergantung kepada A dan B. So macam ni. So kalau kita buat kan, okey, A mula sebab dia mula sebentar not mula A, B not mula B. Okey, C bergantung kepada A, C bergantung kepada A. Betul tak ni? Ni siap A, ni siap B. Okey, letak kat sini. Okey, D bergantung kepada A, B. So kalau awak baca kat sini, okey, ni kan ini adalah not siap A dan juga B. So kalau letak C kat sini seolah-olah C ni juga perlu disiapkan A dan B. Maksudnya C ni hanya boleh mula apabila A dan B siap. Sedangkan dia hanya perlu kepada A sahaja. So kenalah tunjukkan macam mana nak bagi logical relationship untuk C ni bergantung pada A seorang. C ni pada A sahaja. So kita kena letak dummy. So kita kena dummykanlah kat sini untuk mengelakkan wujudnya C ni bermaksud A dan juga B. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita akan letak dummy kat sini. Nampak tak? Kita akan dummykan satu node dan kemudian kita akan letak
dummy arrow kat sini. So kalau kat sini awak baca A adalah aktiviti mula, B adalah aktiviti mula. Okey, aktiviti C hanya boleh dimulakan selepas A siap. Nampak tak ni? So C ni hanya merujuk kepada A, dia tak ada pun nak merujuk kepada B. Okey, manakala D pula, D ni dia kena ada dua-dua, A dan juga B. So nak pastikan A dengan B ni saling berhubung, nak menunjukkan A dengan B ni kena siap dua-dua baru D boleh mula. So kita letak satu dummy kat sini. Ni adalah dummy arrow, dummy arrow. Yang inilah. Okey, kat sini masa dia adalah kosong. So kalau kita kira, kita kena kira juga. Kosong tu kalau kata 10 tambah kosong dapat 10 semula. Okey, so ini adalah dummy error. Dummy arrow. Okey, contoh macam ni dalam satu diagram. Okey, dummy arrow ni mungkin ada dua, mungkin ada tiga. So kalau macam ni contohnya. Okey, ni ada dummy arrow kat sini. Kat sini pun ada dummy juga, dummy activities. Okey. Okey, so saya bagi contoh. Okey, tadi itulah dummy lah. So kita dah tahu dah dummy arrow apa, kita dah tahu nak develop diagram macam mana. So kita lihatlah satu contoh. Sekejap Sekejap ya. Salin ni dulu, nanti kita buat sama-sama. Sekejap Okey, so kita nak buat nak develop diagram. Okey, ni Okey, ada 4 aktiviti. Kita tak kira masa lagi saya belum nak kira masa, nanti lepas ni kita baru kira masa dia. Sekarang kita nak develop diagram dahulu. Okey, tak apa, yang ni kita bagi contoh lah macam mana kat mana arrow, kat mana ada dummy dulu. Okey, tak apa, awak tengok dulu. Okey, ada 4 aktiviti A, B, C, D. Okey, A adalah aktiviti mula, B adalah B bergantung pada A, C bergantung pada A, D adalah B dan C. Okey, sometimes kita akan lukis macam ni lah. Tak nak masuk pula. Okey, kita akan lukis, dia akan jadi macam ni. Okey, ni bila kita lukis lah. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, tapi sebenarnya macam ni, dia salah. Dia salah sebab apa? Sebabnya, okey, B dengan C ni dia merujuk pada not yang sama. B not yang nombor 2, 3. C juga not 2 dengan 3. Maksudnya dia ada rujukan nombor yang sama. Sebab bila kita buat diagram nanti, kita boleh letak nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia makin besar lah. Makin ke kanan nombor tu makin besar. Yang dia tak boleh makin kecil. So kalau macam ni, kalau ada dua nombor yang, dua rujukan yang sama, dua not rujukan yang sama, kita kena letak dummy arrow juga. Dummy arrow juga. Kita kena letak dummy. Kat mana kita nak letak dummy? Whether kita nak letak dekat B pun boleh, kita nak letak kat C pun boleh. So kita kena dummykan dia. Untuk memecahkan instead of dia rujuk nombor 2 dengan nombor 3, C pun 2 dengan 3. So bila kita pecahkan mungkin B ni dia tak merujuk kepada 2 dengan 3. Okay, so ada beberapa kaedah untuk kita pecahkan diagram ni dengan menggunakan dummy. Contohnya adalah kita letakkan satu not dekat kawasan B, dekat aktiviti B. So kita letak not dekat sini dan ada satu garisan dummy. Dia still sama lagi dia punya relationship dia, still sama. Cuma kat sini ada satu dummy. So aktiviti B sekarang dia punya ID dia adalah 2, 3. Manakala C ID dia adalah 2, 4. So dah tak sama dah ID dia, rujukan dia. Okey, yang kaedah yang seterusnya adalah kita boleh juga letak dummy dekat bahagian depan, letak dummy dekat bahagian bawah sini. Itu semua adalah kaedah-kaedah dummy yang mana nak menunjukkan ada hubungan setiap aktiviti tadi tu. Okey, itu dummy lah. Okey,
Sekarang kita akan lihat macam mana kita nak develop, kita nak analisis masa. Kita dah nampak dah tadi kita nak buat diagram. So diagram tadi kalau kita dah siap, kita kena kira masa dia. Okay, so ni adalah contohlah. Okay, ni ada contoh dua aktiviti. Aktiviti A dengan aktiviti B. Okay, so ini ada dia punya note dia. Ada 3 note. Note 1, note 2, note 3. Okay, note 1 ni dia adalah permulaan bagi aktiviti A. Okay, note 2 ni adalah note 2 ni adalah tanda yang aktiviti A telah siap dan ia juga adalah note untuk aktiviti B bagi mula aktiviti. Yang ini tengah-tengah ni. Dia adalah siap untuk A dan dia adalah aktiviti mula untuk B. Dan kemudian yang hujung sini adalah not siap bagi aktiviti B. Okey, ni bagi saya tunjuk 3 lah yang macam sebagaimana latihan. Okey, yang saya tunjuk tadi dekat atas sebagaimana contoh. Okey, X, Y ni adalah masa, kita letakkanlah biasanya S dengan masa, kita akan letak tempoh kat bawah ni lah. Aktiviti dekat atas ni. Okey, setiap note tu, satu note tu yang ada bulatan, awak boleh buat bulat boleh, square boleh, tak risaulah. So awak boleh buat bulat macam ni. Okey, dan note tadi tu dia akan dibuat analisis. Okey, tadi kita just develop je diagram. Kalau awak dalam amatur lagi yang baru nak mula, kita develop diagram secara sketch dahulu. Dah confirm baru lukis betul-betul, letakkan dia punya analisis masa. Okey. So setiap satu note dia akan awak kena kira 2 masa. Kena kira analisis 2 masa. A dan B. A ni apa? Okey, sebab sini adalah mula kan? Ini mula. So mestilah ada start. Yang ini adalah start. Untuk start activity. Start. So earlier start. Yang atas ni kita panggil dia sebagai early start, yang bawah late start. A atas adalah early start, B late start. Ingat Okey, ini adalah not start. Okey, ini adalah not siap. So kat sini adalah early finish. C adalah early finish dan D adalah late finish. Okey. Maksudnya kat sini C adalah early finish bagi A, late finish bagi A. Okey, not ini juga akan menjadi rujukan kepada B, di mana dia akan menjadi early start B, late start B. Dan ini adalah early finish B, late finish B. Okey, so itu adalah masa awak kena kira 4. Early start, late start, early finish, late finish. 4 sahaja yang awak kena kira. Nanti dah siap develop baru kita akan tambah lagi analisa masa yang perlu dikira. Okey. Ini adalah tadi yang saya katalah early start, late start, early finish, late finish. Boleh tengoklah. Early start adalah masa mula paling awal untuk projek dijalankan. Early finish adalah masa paling masa paling awal sesuatu aktiviti tu boleh disiapkan. Late finish adalah masa paling lewat sesuatu aktiviti tu perlu disiapkan. Late finish. Dan late start, later start time ataupun late start time adalah masa paling lewat sesuatu aktiviti itu boleh dimulakan tanpa mengganggu aktiviti di hadapannya dan juga tanpa mengganggu tempoh siap projek. Okey, so saya bagi contoh yang ini. Ini adalah satu contohlah ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 aktiviti. Okey, ada 7 aktiviti yang kita perlu develop. First, awak kena develop dulu diagram. Develop diagram dahulu. Okey, so kita sama-sama buat. Yang ni saya tak bagi jawapan dalam awak punya nota. Kalau tak salah saya just bagi diagram ni, bagi jadual ni saja untuk buat sama-sama. Okey, jom kita buat. A, B, C, D, awak kena bacalah. A, aktiviti, A duration dia 3, predecessor tak ada, maksudnya dia adalah aktiviti mula. B, 5 hari, predecessor dia A. C, 3 hari, predecessor dia B. Okey, kemudian D adalah aktiviti mula 4 hari. E adalah aktiviti predecessor dia adalah A.
Kemudian F predecessor adalah E dan D, dan G predecessor adalah C dan F. Okay, so macam mana kita nak develop? Okay, so kalau tak faham tanya ya. Kalau awak senyap tu maksudnya awak faham lah. So saya expect faham lah. Tapi kalau awak nak tanya, better tanya waktu kelas saya lah. Okay, kita buat note mula dahulu. Ni adalah note mula. Okay. So saya ingatkan semula lah, sekiranya anda nak buat dahulu, okay, nak develop, sketch dulu kat luar, dah confirm baru lukis betul-betul. Okay, note ni adalah note mula. Okay, so mula adalah A. So kita letaklah A. Okay, ni A, note mula A. Okay, ni adalah note siap A. Okay, kemudian B, ini adalah B. B adalah daripada A, maksudnya B bergantung kepada penyiapan A. Kalau A dah siap barulah B boleh mula. So ni B. Dan letakkan note siap bagi B. Kemudian ini adalah C. C dia depends on B. Okay, C depends on B. Maksudnya B dah siap barulah C boleh mula. Kemudian D adalah aktiviti mula. So kita letak D lah, sama notation dengan mula A tadi tu. Kita letak kat sini D. Okay, so D kemudian D siap. E adalah bergantung kepada A ataupun predecessor A. So letakkan lagi satu kat sini E. Okay, ni adalah E. E dia kata apabila A siap. So A siap kat sini, so dia mestilah keluar daripada note yang mengatakan A dah siap. So E kat sini. Okay, E, kemudian F. F adalah E dan juga D. F ni F, dia kata D dan E. Maksudnya D dengan E bertemu barulah boleh buat F. Okay, ni F lah. F, okay. Kemudian G adalah anak panah daripada C dan juga F. G adalah anak panah C dengan F. Iaitu C siap, F siap. C siap, F siap. Barulah akan ada satu arrow untuk G. Ini C, G kan? Okay, G dia kata C kena siap, F kena siap. So letak G kat sini. Okay, so itu adalah cara kita develop diagram. So kita kena baca satu-satu. Okay, boleh ni? Boleh tak? Boleh puan. Boleh. Okay. Yang lain mana ni? Senyap aja. Okay. So bila dah siap diagram macam ni. Okay. Ni dah siap kan? Okay. Barulah kita analisis masa. Sebelum tu kita letakkan. Setiap aktiviti letakkan dia punya duration. Okay, so bila awak nak develop, kalau baru-baru nak mula kan, okay macam ni memang saya dah tahu kat mana dia nak dia nak tuju kan. Okay, tak apa, kalau awak buat tu biasanya awak buatlah dulu dengan pensel ke dengan pen ke, buat dulu bulat-bulat kecil dulu. Tak payahlah nak letak masa ni dulu. Make sure bila awak awak sketch diagram tu, awak dah dapat dah bentuk analisa rangkaian. Okay, so sekarang kita nak kira masa dia. Kita nak kira early start, late start, early finish, late finish. Okay, so dah dapat macam ni, barulah kita kira. Okay, yang sebelah atas ni, satu note ni yang depan macam ni, note depan anak panah dia adalah mula. Okay, dekat kepala anak panah adalah siap. Okay, satu lagi macam saya ingatkan semula tadi, A, note ini adalah note mula A, note siap A. Dan dekat sini ni, dekat notation nombor 2 ni dia juga merupakan mula B dan siap B dekat sebelah sini. Okay, so kira untuk kita buat calculation dia ada dua laluan, forward path dengan backward path. Kita kena kira dua-dua, forward kena kira, backward pun kena kira, baru kita boleh lengkapkan diagram ni.
Okey, yang mula forward pass. Okey, kita kena tahu early start box dia. Ni adalah early start. Yang atas early, yang bawah late. Okey, early start box. Okey, kita letakkan, okey ni yang bawah late lah. Okey, kita kena letak kosong. Automatically awak letak kosong. Kecuali kalau awak diarahkan untuk meletakkan nombor 1. Maksudnya hari pertama dia ada bukan kosong day, tapi dia adalah day 1 dia adalah 1, so letak nombor 1 lah. Kalau macam ni untuk permulaan ni kita letak kosong. Saya letak kosong. Kosong maksudnya aktiviti kalau 3 hari bulan, 3 hari bulan pada waktu pagi. Okey, so kosong. Kemudian early start dia kosong. Late early finish dia berapa? Okey, katalah early finish dia hari yang ketiga. Okey, so awak kena kira kosong tambah 3 adalah okey, 0 tambah 3 adalah mana tak keluar? Okey. Okey, kemudian awak kira lah 0 tambah 3 awak akan dapat early finish bagi A iaitu 3. Letak sebelah atas. So kita dapatlah early finish bagi A adalah 3. Kemudian kita nak kira early finish bagi B pula. Okey, so macam mana kita nak kira? Kita akan dapat 8 iaitu 3 campur 5 awak akan dapat 8. Okey, kemudian aktiviti C. Okey, aktiviti C dia kata if 2 or more activity terminate at junction not place a larger sum for ES box. Okey, so nampak tak kat mana ada dua pertemuan, iaitu kat sini lah kawasan nombor dekat not nombor 5 ni, dekat not siap aktiviti C dan F ni. Okey, akan ada dua anak panah yang berjumpa. Maksudnya arrow tu menuju pada satu not yang sama. So bila kita kira forward pass, kita kena ambil yang besar, the larger number. So 8 campur 3 adalah berapa? 8 campur 3, 11. Okey, kat sini kita tahu 10 tambah berapa. So kita belum isi lagi yang ini. So kita siapkan dulu lah. Not kat sini 4 tambah 3 awak akan dapat 7. 0 tambah 4 awak akan dapat 4. So nampak tak ni? Ni 0 tambah 4 sama dengan 4. Yang ini 3 tambah 4 sama dengan 7. Ni, sorry, 3 tambah 4 sama dengan 7. So mana satu nak ambil? Nak ambil 4 ke nak ambil 7? Ni kat sini. 7. So awak letak 7 kat sini. So bila larger maksudnya bila ada dua knot yang masuk dalam dua arrow yang masuk dalam satu knot, 2 ataupun lebih lah. Nanti kalau kadang-kadang awak jumpa 3 kan. Okey, letak 7. So sekarang awak dah letak 7. So baru dah boleh kira yang ini. Okey, so yang ini 8 campur 3, 11. 7 tambah 10, 17. So kat sini ada 8, ada 11 dengan 17. So kita boleh consider yang besar. Kita kena kira consider yang besar lah. So kita akan letak kat sini 17. Okey. Kita letaklah yang besar 17. Kemudian seterusnya aktiviti G. Okey, 17 tambah 9 dapat 26. Okey, so settle lah forward pass. Forward pass kita campur. Bila kita campur setiap knot, setiap aktiviti, jumpa junction 2 atau lebih, kita kena ambil nombor yang besar. Okey. Kemudian kita kira backward pass. Okey. Okey, dah kira forward pass kita dah tahulah. Earlier start of 26 in not 6 show that is will take 26 day to complete the project. Maksudnya projek tersebut dapat disiapkan dalam masa 26 hari. Okey. Dan bila kita nak kira backward pass, kita kena guna nilai early start tadi tu 26. So kita pindahkan 26 ke bawah. Okay, yang ini kita nak kira backward pass pula. Okay. Masuk ke backward. Backward ni maksudnya patah balik lah. Tadi kita dah pergi ke depan, sekarang kita nak patah balik. Okey, 26 kita akan masukkan terus kepada late finish. Maksudnya dia kena siap lah. Nak tak nak pada hari ke-26 tu dah siap.
Okey, so kemudian letakkan 26 tu dekat bawah. Okey, 26 tolak 9, awak akan dapat 17. Just letak 17. Okey. Kemudian siapkanlah ke belakang, tolakkan semula 17 tolak 3, awak akan dapat 14. Okey, kemudian awak nak kira dekat bahagian B, early start B. If in the case junction of not two or more activities, place the smaller value. Kalau forward pass, kita ambil yang larger value. Tapi untuk backward ni, bila kita kira ke belakang, kita nak kira late finish dan sebagainya, kita ambil yang kecil. So kalau macam kat sini ni, not nombor 3, not nombor 2 ni dia ada 3. Ni adalah early start bagi B. Okay, so kita kena consider lah dua ni. Apa ni, arrow B dengan arrow E. Arrow B berapa? 14 tolak 5 awak akan dapat 9. 7 tolak 4 awak akan dapat 3. So kat sini ada nombor 9 dan juga nombor 3. So perlu consider yang mana? Kita kena consider nombor yang kecil kan? Okay, so macam mana kita nak dapatkan nilai dia? Kita jangan letak je lah. So 9 dengan 3, so kita ambil 3 smaller one. Nampaklah. Then last sekali, note yang last sekali adalah note mula. Okay, so pun ada dua aktiviti yang sama yang masuk, iaitu A dan juga D. A dan juga D. So kita kena tengoklah mana yang kecil. Okay, 3 tolak 3 tolak 3 tolak 0, awak akan dapat 0. 7 tolak 4 tolak 0, awak akan dapat 3. So mana yang lebih kecil adalah kosong lah. So dekat not 1 ni dia akan jadi 0. Okay. So ini adalah diagram, simple diagram bersama dengan masa, analisa masa. So dapatlah satu complete set of diagram. Okay, ada soalan? Oi. Ya. Katakan kan yang dekat E tu dia tak bersambung dengan F. Macam mana tak bersambung dengan F? F tu tak dependence kepada E kan. So E tu nanti ada dekat mana pun. Oh, maksudnya kalau okay, maksudnya yang inilah kalau ni. Ni. Okay. Kalau dia okay, contohnya awak kata E ni dia satu aktiviti. Maksudnya dia bukan aktiviti sendiri lah. Maksudnya dia aktiviti sendiri lah. Mungkin ni okay. E tu okay, dia kena ada sambungan lah sebab dia tak habis lagi, sebab dia kena tengok lah whether kalau dia last activity dia kena macam ni dia kena dia akan menjadi aktiviti terakhir lah. Maksudnya dia tak akan ada kat sini lah, dia tak boleh disambungkan dengan F. Contohnya lah E tu aktiviti tu last, so mungkin E tu dia tak boleh digambarkan dekat sini, tapi mungkin lepas E tu mungkin dia ambil daripada sini. Ni kan awak tengok saya punya arrow sebab tu saya suka face to face yang ni. Okey. Tak apa. Okey, yang ini contohnya E ni tadi dia last activity. So dia akan sambung terus ke G sini, dekat sini. Nampak tak, ni aktiviti last kan? Contohlah, ni contoh kawan awak tanya tadi E ni katalah dia bukan kepada F. Contoh dia last activity. So E ni dia tak ada kat sini. Dia akan daripada sini, dia terus sambung kepada ni, aktiviti not yang terakhir. Boleh tak? Siapa yang tanya tadi? Fauzan Oh, faham. Dia akan not yang terakhir. So kat F ni dia tak consider E. So maksudnya F ni tadi dia consider D sahaja. Okay, boleh tak? Boleh Puan. So nanti kat sini nanti dekat not yang terakhir ni dia kena consider lah pula E punya arrow. Okay, ada lain-lain soalan? Ada lain soalan tak? Okay, tak ada Okay, tak ada, kita sambung seterusnya.
Okay, so dalam kita nak kira ni juga, okay, kita dah siap diagram ni. Okay, kita dah kira analisa masa tadi yang kita kira early start, late finish, ada 4 lah, ada 4 masa yang kita kira. Okay, dalam aktiviti tu tadi, yang dalam banyak-banyak aktiviti tadi mungkin akan ada masa apungan. Bila kita dah kira kan, dah kira dia punya 4 masa tadi tu, dah analisis tadi tu, kita akan dapat sekejap, saya cuba tunjuk macam ni kan. Okay, nampak tak ni? Ada yang 00, 33, 77, 8, 14, 17, 17, 6, 26, 26. Ada yang sama kan? Ada yang sama. Ada yang tak sama kan? Okay, so apa benda yang tak sama? Kenapa ada beza macam ni? Ada beza ni, nampak ni. Ada yang atas dengan bawah sama. Early start, late start sama. Early finish dengan late finish sama. Ada yang tak sama. Okay, itu semua adalah kita kena kira satu lagi masa, iaitu kita namakan dia sebagai apungan ataupun floating hour, floating time. Sometimes ada juga orang panggil slack time, ada juga panggil lag time. Lag lah macam telefon kan, tak boleh nak bergerak kan, telefon ni dah lag, macam tu lah. Maksudnya dia ada terberhenti macam tu. Tapi sebenarnya dia bukan terberhenti lah, kita namakan dia sebagai apungan ataupun slack time. Maksudnya ada delay time. Okay, so floating ni ialah masa mula aktiviti yang boleh dilewatkan tanpa melewatkan keseluruhan projek. Maksudnya ada beberapa hari yang boleh ataupun ada beberapa tempoh lah yang boleh dilambat-lambatkan ataupun dilewatkan, tetapi dia lambat-lambat pun, dilewatkan tu pun dia tidak mengganggu tempoh keseluruhan projek. Maksudnya mungkin dia boleh lambat 2 hari, mungkin dia boleh lambat sehari kan. Tapi walaupun dia lambat sehari ke 2 hari ke, dia tidak dia tak mengganggu tempoh siap projek. Itu kita namakan sebagai floating. Floating hour. Okay, so floating ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis iaitu total float, free float, independent float dengan interference float. Okay, tetapi kebiasaannya kita ambil 2 je lah. Dalam praktis kita ambil 2 je, iaitu total float dengan free float. 2 ni yang kita akan ambil kira. Okay, total float, apa yang kita nak total float ni? Okay, total float adalah total float adalah jumlah masa yang boleh dilewatkan, boleh dilewatkan tanpa mengganggu tempoh projek. Tu total float. Maksudnya katalah aktiviti C lambat 2 hari. Tapi dia tak mengganggu tempoh projek yang 26 hari tadi. Ini contoh itu adalah total float. Tetapi kalau free float adalah masa yang boleh dilambatkan ataupun dilewatkan tanpa mengganggu early start activity di hadapan dia. Early start activity berikutnya. Maksudnya contoh tadi lepas aktiviti E adalah F. Okey, E tu berapa hari lambat yang tidak mengganggu F. Maksudnya F tu kalau dia kalau kosong, free float dia kosong, maksudnya tak boleh lambat lah. Tapi katalah bila kita kira dapat 2 hari. So maksudnya aktiviti E tu boleh lambat 2 hari tanpa mengganggu F nak mula. Itu nama dia free float. Kalau total float tanpa mengganggu keseluruhan projek. Okey, dua-dua ni kita boleh kira dengan analisis masa yang kita dah buat dah tadi. Maksudnya kita gunakan analisis masa untuk kira total float dengan juga free float. Di mana total float kita kira late finish, late finish tolak duration, tolak early start. Itu total float. Late finish, tolak duration, tolak early start. Manakala free float adalah early finish, tolak duration, tolak early start. Ini okay, ni formula dia. Apa ni ingat ni? Okey, kita tengok yang tadi. Okey, ini adalah yang kita dah buat tadi. Okey. Kita nak kira total float dengan kita kira total float lah. Tengok total float dulu. Okey, total float late finish tolak duration. So kita tengok aktiviti A. Kita tengok aktiviti A. Late finish tolak duration tolak early start. Okey. Ni total float A. Late finish tolak duration. Okay, late finish ambil yang mana? Not yang mana? Dekat sini. Not yang depan ni Not yang depan ni. Ni A punya not siap. So 3 ni. 3 yang mana? 3 atas ke 3 bawah? Ada 3 kan? Dua-dua 3.
Yang atas ke yang Bawah. bawah? Okey, yang bawah late finish. Ni early finish. Yang atas, yang bawah late finish. So 3 ni tolak 3 duration yang ini, tolak kosong. Kosong apa? Early start yang atas, bukan kosong yang bawah, yang atas ni. So 3 tolak 3 tolak kosong, awak akan dapat kosong. Means kat sini total float dia adalah kosong. Dia tak boleh lambatkan. Yang dia kena siap. Hari ketiga nak tak nak kena siap. Sebab hari ketiga tu B nak mula pula. So dia kena siap. Okey. Seterusnya kita tengok total float B pula. Kenapa tiba-tiba dapat 6? Macam mana dapat 6 tu? Okay. So, kita kena kira lah total float dia late finish, tolak duration, tolak early start. Macam mana nak kira tu? Mari kita tanya kawan awak. Siapa saya nak tanya Ashraf, Ahmad Ashraf Hadani, ada tak? Ada tak Ashraf? Ada Ashraf? Tak ada? Azrin, Mama Azrin, ada tak Mama Azrin? Ada Puan. Okey Azrin, macam mana dapat 6 ni? Okey, untuk dapat 6 tu saya kirakan daripada 14 tolak 5 tolak 3. 14 ni, 14 tolak 5 tolak 3. Okey, so awak akan dapat 6. Okey, bagus. Terima kasih. Yang lain dapat tak macam dapat 6 ni? Takif? Dapat. Takif dapat? Okey, yang dapat okey bagus. Takif dapat. Mana Takif? Takif ada tak? Tak ada. Okey Okey, so saya harap semua dapatlah tahu macam mana awak dapat 6 tadi tu 14 tolak 5 tolak 3 yang atas early finish. Early start, early finish pula. Okey, so yang ini C dapat 6 juga. Dapat 6 juga. Total float dia 17 tolak 3 tolak 8. So akan dapatlah. Dan awak kira lah semua each activity ni tadi. Awak kira. So awak akan dapat macam ni lah. Okay. Ada yang kosong, ada yang ada nombor. Okay. So tengok ni total. Cuba awak kira nanti. Kalau tak sama, adalah yang silap tu kat mana. Okay, so macam ni. So bila awak nampak ni, nampak kan ada yang kosong, ada yang ada nombor. So kalau macam ni, maksud dia kalau macam ni kan, okay ada 6. Maksudnya aktiviti ni dia boleh lewat 6 hari. Dia boleh lewatkan, maksudnya dia tak semestinya siap pada hari ke-8. Nampak tak 8? Maksudnya paling aktiviti B ni, paling cepat dia akan siap pada hari ke-8. Dia boleh siap pada hari ke-8. Tetapi dia tak salah kalau nak siap pada hari ke-16. Sebab hari 16 pula, hari ke-14. Dia boleh dilambatkan, maksudnya kalau dia lewat 3 hari pun dia tidak mengganggu aktiviti C ni. Dan dia tidak akan menambah tempoh siap projek. Nampak tak? Tapi dia maksimum 6 hari je lah, dia tak boleh lambat lebih. Kalau dia sampai 7 hari, dia dah menyebabkan lewat 1 hari dekat C dan dia akan menyebabkan lewat keseluruhan projek. Okey, faham tak ni? Nampak tak macam mana nak kira whether projek tu boleh lewatkan ataupun tidak? Okey, itu bagi yang ada nombor. Yang tak ada nombor pula ni, yang nombor dia kosong. Ni. Kosong, mana lagi kosong? Kosong, ini pun kosong. So yang kosong-kosong ni maksud dia tak boleh lewat langsung. Maksudnya A ni kena siap hari ketiga. Sebab hari ketiga ni F ni kosong. F lah, E ni kosong. So dia kena kosong, dia kena siap juga. Yang ini walaupun B ni dia kata lah tak apa, lambatkan hari ketiga nanti baru mula. Sebab B ni dia ada floating hour 6 hari. Yang ini tak ada. Dia kena siap juga pada hari ketiga dia kena siap. Okey. Dan F ni juga dia kena siap. Dia tak boleh lambat-lambat.
dan G ni juga kena mula pada hari ke-17 sebab dia nak siap pada hari ke-26. So yang 000 ni kita panggil dia sebagai critical path, iaitu laluan yang kritikal. So aktiviti A, aktiviti E, aktiviti F dan aktiviti G tidak boleh dilambat-lambatkan sebab free float dia kosong, maksudnya total float dia kosong. So bila dia lambat, A, E, F, G ni sekiranya dia lambat, dia boleh menyebabkan projek menjadi delay. Tapi kalau untuk B, untuk C dan D, dia boleh delay berdasarkan hari yang kita kira tu lah, total float. B boleh delay 6 hari, maksimum 6 hari. F juga depends lah, kalau yang B dia dah delay, so kena kira balik lah. Contohnya katalah dia delay hari ke-4 baru mula, so kita kena calculate balik kat sini berapa, dekat F ni, kena dekat C ni kena kira balik berapa floating hour yang boleh dilambatkan. So maksudnya B ni entitled kalau nak lewat 6 hari, C kalau nak lewat pun 6 hari juga, dan D paling lambat dia boleh dilewatkan adalah 3 hari. Yang lain ni, yang merah ni, yang saya colourkan merah ni, dia tidak boleh dilambatkan. Okey, faham yang ni? Ni adalah formula dia tadi lah. Ni saya summarizekan, ni formula dia. Okey. So kita pergi tutorial yang kedua. Ini adalah soalan lah. Soalan tutorial. Yang kita kena buat, kita buat sama-sama lah. Okay, kita calculate. Yang ni saya dah developkan. Maksudnya sekarang nak kira masa. Okay, develop awak boleh, kita boleh tengok, awak boleh develop based on activity yang diberikan. So nanti saya akan bagilah untuk develop dan juga untuk calculate. Okay, so kita pergi yang ni lah, kita siapkan, kita analyse masa. Okay, A, B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 dummy. Ada 6 aktiviti dan 1 dummy. Tadi tak ada dummy kan? Okay, yang ni ada dummy. So macam mana kita nak buat? Kita kira sama-sama. Okay, aktiviti A. Okay, A adalah mula, kita tak kosong kat sini. Okay, yang ini beza kalau dengan yang tadi tu. Arrow dia punya circle dia, yang ini circle dia bulat macam ni dan kedudukan dia atas dan bawah. Okay, yang ini saya sajalah buat macam ni pula, tukar-tukar lah. Okay, boleh juga. Yang ini as long as dia ada dua ruangan lah untuk kira masa mula dan masa siap. Mula paling cepat, mula paling lambat. Siap paling cepat, siap paling lambat. Ini depan dan belakang lah tadi, atas dan bawah. So bila macam ni kita kena kira forward path. Kita kira forward path dahululah. Okay, semua dah ada ni. Okay, awak boleh kira. Okay, tak apa. Kita kira yang first ni kita kira sama-sama. Course A adalah 3. So kita tanya kawan kita. Okay. Abdul Aziz. Ada tak Abdul Aziz? Ada, madam. Okay, berapa tu aktiviti A? Berapa early start, early finish A? 3, madam. Okay. 0 tambah 3. Okay. Okay, B? B 3 tambah 5, 8, madam. Okay. Okay, seterusnya, okay. 18 tu dapat daripada mana? 18 tu dapat daripada 15 tambah 3. Okay, siapkan teruslah Aziz. Okay. So, okay, seterusnya aktiviti not nombor 5 ni. Ya Allah. Okay, not nombor 5. Not nombor 5 ni, berapa dia punya early start? 18 tambah 8, 26. 8 tambah 7, 15. 8 tambah 3, sekejap madam. 11. Jadi kita ambil paling besar, 15 tambah 18. 33, madam. 33? Ya ke 33? 26, madam. 18 tambah 8. So kita ambil 26. Okey, seterusnya? Untuk yang 7 tu sekejap. Untuk yang 6 tu 26. 26 tambah 0. Lepas tu untuk yang 7 tu 26 tambah 6, 32.
Mm-mm. 26 tambah 1, 27. Jadi kita ambil 32. Mana 26 tambah 1, 26 tambah tu I lah. 26 tambah 2, madam. 26 tambah 2. So, kita ambil yang mana? Kita ambil 8. yang 26 tambah 6. 32. Okey, bagus. Okey, so dah siap lah ni. Okey, so terima kasih Aziz. Okey, so dapatlah 32. Okey, semua dapat Okey. Okey, sekarang kita nak kira backward pass lah sebab kita forward pass dah dapat dah. So maksudnya projek tersebut perlu disiapkan pada hari ke-32 ataupun tempoh projek adalah 32 hari. Jadi kalau kita guna hari lah 32 hari. So sekarang kita kena kira backward pass. Backward pass pula. Okey, so kita minta Akilah ada tak? Nur Akilah. Nur Akilah Hisham. Ada tak Nur Akilah? Ada madam. Akilah. Okey, so macam mana kita nak kira ni? Okey, siapkan. So yang belakang tu sama je 32. Okey, lepas tu? Lepas tu kita tolak dia 32, tolak 2 yang tu 30. Okey. Lepas tu yang tu 32 tolak dengan 6. Dapat 26. Ya ke? Oh, kena ada 2 not tu kat atas tu. Oh. Sekejap. 32 tolak 6, 26. Tu 26 tolak 0 pun 26. So 26 juga. 26 ke? 32 tolak 6 berapa? Yang H 26. ni, okey 32. Okey, H ni 32 kan? 32 tolak 6 dapat 20? 26. 26. Yang ini? Ni not yang ini? 26 tolak dengan 0. 30. Sorry madam, 30. Kita kena ambil yang belakang ni. Okey, 30 tolak 0. So kita ambil 30. 30 tolak 0. So kat sini 30 ke 26? 26. Sebab kita kena ambil yang kecil. So 26. Okey. So seterusnya? So 26 tolak dengan 7 yang tu 19. Okey. Yang tu 26 tolak dengan 8. 18. Mana nombor 2? Okey. Awak tak boleh tolak lagi tu sebabnya kat situ ada 3, awak tak boleh ambil straight 18. Dia ada B, ada C, ada D. Ni dekat sini ni kan. Dia ada not daripada B, not daripada C, not daripada D. So kena settlekan yang dulu. Okay. Okay, awak So settle 26 dengan 8, 18. Okay, so 18. So baru boleh settlekan yang ni. Okay, ini berapa awak nak letak? Ada 3 ni, 1, 2, 3. Okay, kejap. 18 tolak 15, yang tu 3. 26 tolak 8, 18. 19 tolak 5, 14. So 3 madam. 3. Okay, then last kali? 0, kosong. Okay. So terima kasih Akilah. Okay, sama-sama. Okay, so settle lah awak punya analisis masa untuk yang 4 tu lah. Okay, so daripada sini barulah kita kira dia punya total float, free float yang kita kena kira lah. Okay, sama juga yang ini. Awak kena kira nama dia early start, late start, early finish, late finish tu semualah. Kemudian awak kena kira free float dia. Okay. Okay, tak apa. Yang ini okay, sama jugalah. Kita buat sama-sama lah. Okay, so macam saya sebut tadi itulah. Kita awak masukkan. Okay. Yang ini saya bagikan dalam notes ada Cuma awak kena isi dia punya diagram dia lah. Ini forward pass. So dia akan siap pada hari ke 20. So forward pass dia akan siap pada hari ke 20 dan sebagaimana kemudian kita kena kira backward pass. Okay, sama macam tadi itulah. Rasa awak faham kot insya-Allah. Mudah aja ni, campur dengan tolak sahaja. Okay.
Then okay, saya nak tunjuk yang ni sebenarnya. Yang tadi tu saya tak buatkan. Yang apa yang tutorial 2 tadi tu ataupun example 2 tadi awak tolong kirakanlah total float dengan free float dia. Okay, so kemudian awak kena kira each diagram tadi tu, each arrow tadi dia punya total float dengan free float. Okay, biasanya saya minta total float lah. Kalau free float dia kita nak tahu depends dengan aktiviti di hadapan dia kan, nak tahu dia punya kaitan, whether dia memberi kesan ataupun tidak, ataupun dia mengganggu projek di hadapannya ataupun tidak. Kalau total float ni sebab kita nak tahu laluan kritikal. So macam ni kena kira lah each activity ni kita kira dia punya total float. Contoh yang ini total float A. Total float A, okay, so 7 tolak 6 tolak 0. 7 yang ini yang belakang ambil late finish, tolak duration, tolak early start. So akan kira dapatkan total float ni ada 1. Dan kalau kira yang ini total float B pun ada 1. Total float C, total float C awak akan dapat 0. Dan sekejap kenapa tak kena. Okey. Kenapa tak keluar saya? Okey. Okey, ini mana ini tadi awak kira lah. Okey. Dan semua aktiviti tadi awak kena kira, sama juga free float. Okey, free float macam ni. Tadi total float yang ni ada 0 kan? A kan? A ada 1 kan yang ni. Okey, total float A 1. Betul tak? Nampak tak ni total float A adalah 1. Okey, tapi kalau kita kira free float, free float dia ada 0. Sebab kat sini nampak tak? Walaupun dia boleh dilewatkan 1 hari, dekat A ni, tapi kalau dia lewat 1 hari dia akan menyebabkan dia akan memberi kesan kepada aktiviti di hadapan dia. Okey. Ini adalah free float. So kena kira jugalah free float A, free float B. Dan awak kena siapkanlah. Okey, biasanya awak kena siapkanlah. Okey, cara nak kira tu whether awak boleh kira dekat dalam, awak boleh noteskan sekali dalam diagram. Maksudnya awak terus tulis kat sini macam ni lah, macam saya tulis ni kan. Free float A, total float A, free float B, total float B. Awak boleh terus tulis kat sini. Ataupun bila awak dah kira, ataupun awak kira dekat bahagian dekat kertas lain lah. Awak kirakan buat senarai. Macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sometimes ada juga yang mana ia perlu direkodkan dalam bentuk jadual macam ni. Tapi biasanya saya tak minta lah, tapi boleh juga kalau awak nak buat. Maksudnya kita masukkan dalam bentuk jadual untuk lebih mudah untuk rujukan, sebab kita nak tengok kat sini kita akan nampak terus. Okay, A ni berapa dia punya early start, early finish, late start, late finish, free float dan total float. Okay, whether awak tulis kat sini ataupun masukkan terus dalam diagram macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, so itu adalah untuk diagram lah, untuk arrow diagram. Okay, ada nak tanya apa-apa sebelum saya akhirkan kelas? Boleh. Tak ada So boleh buat Okay, so next class kita akan masuk precedent diagram. Precedent diagram. Yang itu activity on notes. Lain sikit lah, tapi sama juga awak kena kira early start, late start, early finish, late finish tu semua sama yang awak kena kira. Cuma kaedah mengira tu berbeza. Berbeza sikit lah kedudukan early start, late start, kedudukan arrow sama je lah, kedudukan aktiviti tu berbeza dekat situ je lah. Tapi kalau awak dah boleh kira, dah boleh develop aktiviti ni, dah boleh buat arrow diagram, so ataupun activity on arrow, awak tak ada masalah nak develop activity on node. Okay, so kalau tak ada apa nak tanya, saya akhirkan kelas dahulu dan kita jumpa minggu hadapan. Puan. Ya, saya. Tadi saya tak sempat nak scan attendance lah Puan. Scan attendance, okey. Sekejap. Okey, yang tak dapat scan awak tunggu dululah. Mana-mana yang nak yang dah selesai scan boleh dismiss Yang tak scan lagi boleh tunggu sementara saya buka.
Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Nadia. Sama. Terima kasih. Puan. Terima kasih Puan. Sama.